Masa berlalu dengan begitu cepat sekali. Sebentar sahaja sudah pun 50. Macam mana kita nak buat persiapan diri apabila masuk kepada umur tua? Dapat 50 kan? Tu baik kan 15 minit sehari. Mak orang tua dah nak jaga barang makan. Jadi besar hok mak. Ada duit tahu pakai masa tua. Siap sedia pada hari ini untuk masa tua yang berkualiti. Jangan lupa suka sama. Suka sama. Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Luahkan jangan simpan dalam hati, boleh cerita di kedai kopi. Cerita kedai kopi, cerita kedai kopi. Tiada hakim, tiada saksi, cerita sensasi di kedai kopi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa dengan akak penonton dalam rancangan Perbualan Berita di Kedai Kopi. Hari ini bersama dengan pengacara berdua Amar Jamilah Karidau. Amar Rodi binti adik kakak. Kita tetap setia bersama dengan adik kakak di kaca TV MBT Jala seperti biasa. Yang mana adik kakak boleh ikuti kita ni Kak Lah dak. Tempat tular tu dah. Hak sama adik kakak. Kalau tengok TV dah tiam. Tengok TV adik kakak melalui satelit IPM 107, GMM set 14 ni, lepas tu gapil lagi. Set 209. Ya, PSI 270. Dan juga melalui Facebook Live kita ni akak di page Sthani Thorothad Hang Praktes Thai Jangwat Yala ataupun NBT Yala 11. Nah, tegam negara rancangan di kedai kopi kita adik akak. Siapa dia ada gapo dia nak khabar, siapa dia ada berita nak perakca sampan, nak wawa bolehlah khabar masuk mari melalui gapo kita dok buat sekarang learning, melalui apa kita dok buat live secara langsung dia ada akak bolehlah hantar mari komen mari dan juga khabar royak mai pada kita. Nah, inilah sikit sebanyak dekat kakak di waktu pagi-pagi semacam ni kita boleh ikuti dengan ikuti rancangan kita dah. Seperti biasa di tempat tular, tempat dia. Tapi buku cerita ni Kak Lah berlain ni. Berlain ni. Hari ni buku tu, esok buku tu, tulak buku tu. Tuling. Tuling buku tu adik kakak. Dalam masa 7 hari seminggu, 5 hari seminggu adik kakak. Isu-isu yang kita betul kepada adik kakak ni berlain ni. Dan juga khabar berita yang kita mai buat di sini pun kena ambil khabar berita yang memberikan pengajaran soda. Dan juga beri apa katanya khabar gapo dia kemajuan hak pihak kerajaan buat kepada adik kakak ada tempat teh. Ada belaka-laka khusus adik kakak pun ada juga. Kejadian pun ada juga adik kakak. Dan juga bukan saja berita dari tempat teh kita adik kakak, bahkan juga berita gapo dia hak jadi nampak berlainan dengan tempat kita ataupun tak serupa, kita pun ambil khabar tersebut mari betul di sini juga. Nah, Cah. Baik, dalam pusingnya pertama, rancangan kita ada satu pusingnya satu pusingnya. Berapa pusing? Baik adik kakak, dalam mula-mula sekali. Mula-mula sekali adik kakak kita nak kita tengok satu isu. Lepas tu ni kita buat kesimpulan, kita buat rumusan, kita kupar. Deh, tu dia. Kerana ada satu jumlah rakyat Kak Lah di wilayah Lop Buri. Bukan Lop tu dak, bukan Lop tu dak. Lop Popan, bukan Lop Sapu tu dak. Wilayah Lop Buri adik kakak. Jadi 2-3 hari yang telah lepas baru ni adik kakak ada satu kumpulan rakyat. Tok Nebe, Tok Kemeni, dari sebelah pemimpin lah. Para pemimpin. Lepas tu dia panggil para hak pemimpin ni wak mari rakyat dia sikit weh. Pemimpin tu wak mari rakyat dia sikit weh. Kira mari lebih kurang 1,000 orang. Dia mari buat perhimpunan ni Kak Lah di hadapan ampa, di depan ampa. Di depan pejabat daerah. Ditiwakan ampa adik kakak. Ampa mana tu adik kakak weh? Ampa Muang Lop Buri. Tu dia. Dia mari buat perkumpulan sini buat gapo Kak Lah? Untuk nak belakan institusi raja. Sebab kita ikuti berita Kak, hak dok berlaku kaca sikit sebanyak adik kakak yang bersangkut pak dengan di dalam orang katanya merendahkan institusi raja. Min orang katanya. Tu dia deh. Sebab kita pun tahu belakang dah kata lagu mana di dalam negara Thai kita adik kakak ada satu kumpulan yang dia tak say kepada institusi ni adik kakak, maka ada lagi satu jumlah rakyat yang dipimpin oleh para Tok Kemeni, Tok Nebe, para pemimpin lah adik kakak. Pemimpin adik kakak mari buat perkumpulan sini adik kakak mari jaga nak membelakan institusi raja. Jadi kumpulan dia ni Kak Lah diketuai oleh Puan Yuwarin
panitik cara bong. Tu dia ni jadi ketua persatuan Kemudian Tok Nebe. Kemudian Kemudian Nebe. Nebe. Oh, orang Ya. Tino deh. Kata Orang Tino kaklah jadi ketua dekat Akhir lah. zaman dah dia akak. Dia nak tu kemat dah. Dia katanya kaklah dia pergi kemarin ni dia bawa satu pucuk surat. Sepucuk surat wak Hatta nak dia hantar tu. kepada Perdana Menteri, tetapi Iya. hantar surat tersebut tu melalui Encik Niwat Rumsakon, Iya. Gubernur Wilayah Lopburi. Tu dia di dalam. Lepas tu dia katalah di dalam isi kata di dalam surat dia ni dia katanya keadaan sekarang ni ada satu kumpulan, ada satu kumpulan satu jumlah satu rombongan dek kakak weh yang mana menunjukkan lambang tak setuju kepada institusi raja, lepas tu domain ke apa dek kakak weh. Perkataan yang tak sesuai. Tu dia. Tak Sehingga sesuai. ada macam-macam lah kita Yang pun telah tahu mana dah kejadian badan ni. tersebut itu tak pernah berlaku mari Iya. lagi dek akak. Nah, Tak biasa berlaku tak dia biasa kata. berlaku, tak biasa berlaku. belum Ya. pada ni. Tiba-tibanya dek kakak mari berlaku di dalam zaman sekarang ni dek kakak Ya. menyebabkannya kumpulan dia ni tak boleh nak tak boleh nak tahan. Lalu tu berkumpulan dia tu makna katanya untuk nak menunjuk kepada pendirian di dalam nak menunjuk kepada satukan hati dan bersedia untuk mari nak membela lah Iya. institusi raja dan juga dapat menunjuk kepada ketaatan terhadap Iya. institusi negara, agama dan raja. Dia Dia sikit sebanyak dek akak Dia nah. telah buat perkumpulan di sana dek kakak. Lagu mana buku cerita ni kita nanti tengoklah dek kakak. Weh, Ya. sebab ada dua pihak tu ada lagi. Ya. Pihak tak setuju pun masih lagi ada, pihak setuju pun masih ada. Patut ada lagi sepihak tu dia tak apa belaka. Ya, manusia kita ni ada macam-macam lah Rodina. Tu dia. Kita nanti tengoklah dek kakak Ya. perkepengin lagu mana pada masa akhir datang. Ya. Okey, hak ni dekat lah weh. Berkenaan Banyak orang dengan- yang tunggu-tunggu. Tapi sebenarnya sungguh-sungguh pun kita kena lihat tani hati dah. Tapi dia banyak. Deh. Banyak sungguh-sungguh Rodi. Ya. Sebab atau milih terseban dia banyak dah kalau tani lagi naga lagi jalan lagi kita sawita untuk main goyak wita ni. Tapi kita ambil jemput jalan. Dia hak jalan dia Ya. aku. Jadi kemarin dulu ni taklah tak kejepuk. Ada amod Sebab dalam taklah kawasan dalam Awatar. Awatar kat lah ni. Dah sungguh-sungguh tu amod sungguh-sungguh asal tak amod dak sebel. Oh. Tapi rumah tangga tu mari duduk Awatar di kalau. Awatar lah ni. Dah suka dia. Ada apa? Amo pun awatar Oh, juga. tengok. Tak ada beralih mari dia sebel ke? Tak. Oh Allah. Amo saya awatar Kalau sebelah itu, sana. kalau itu kau di Koda kita dua. Tetapi ni kita banyak kobar. Lagu Eh, mana Rodi? Kemarin dulu ni pakat raya lah kat lah weh. Ya. Raya pergi milih butir. Tak nampak lah dia. Kita royak. Deh, raya pergi milih butir dekat Ya. kau weh. Pilih nayuk dia sebel. Semacik dia sebel. Di jalan kita ni kat lah katanya ada semua tempat apa nama ni? Nayuk dia semua menteri hak semuanya dekat kakak ni belah tepat. Tu Dia belah orang ayuk lah. Ni belah orang ayuk lah. Hak boleh lah. Hak boleh. Jadi ada belakang kat lah. Di jalan kita ni istimewa sikit weh. Di Patut. Nara ni hanya terseban Muang dengan terseban Tambun. Oh. Taning Muang dengan Tambun. Tapi hak ni jalan kita terseban ada Nakon. Nakon, Muang, Tambun. Tiga-tiga. Oh weh. Hebat dia kakak weh. Jadi pada hari Ahad yang telah lepas baru ni kaklah didapati bahawasanya rakyat keluar daripada rumah bawa bak pecacun pergi jepuk ni kaklah Pak sepak, bak lebih pecah. daripada 50%. Oh, jadi nak katanya Bagus. rakyat ni sedar. Sedar. nak kepada perubahan. Tu dia dia. Lepas tu jepuk mari ni kaklah. Lagu tu lah. Dia pun telah ada buat kesimpulan lah kata Pio kata boleh. Ada hak asah, hak boleh, hak dulu jadi dah. Dan juga rakyat nak pada orang dulu lagi ada. Ada hak rakyat nak tukar, nak terah tengok orang lain kata pun ada juga. Ada di atas pongan orang atas kata. pongan masing-masing. Jadi kita mari tengoklah natijah milih baru ni lagu mana kaklah weh. Di tersebana konjala kita ni boleh kepada Encik Pong Sak Ying Chon Cera. Nombor dua. Ni dengan tak Nombor resmi dua. lagi dah akak. Iya. Kita royak ni serup kita royak. Sebab dia kena gapo katanya kena ada peristiharaan tu hak rasmi tu sekali lagi. Sekali lagi. Tapi ning ni hak demo Kita royak. setahun ning lah dia rumusai hak dia ni dia tu akak. dia. Di Konjala boleh kepada Encik Pong Sak Ying Chon Cera. Orang dulu. Orang dulu. Dia Betong. Ni merang dia Merang akak. betong. Encik Sekun Leng apa Lakun. Lakun. Nombor 3. Hak ni orang baru. Orang baru. Klik mari di jalan pula terseban Meng Seteng Nok. Boleh kepada Encik Seri Rengkan. Nombor 1. Hak ni orang baru.
Lamai te seban tambun lamai ni tambun dak akak Encik Surat Cairia Pradik nombor 2 orang baru. Orang baru. Te seban mukim yupo Encik Niran Petai nombor 1 orang baru. Orang baru. Te seban tambun Tasak Mak Sedih Hayipik nombor 1 orang dulu. Orang dulu. Te seban tambun Budi Encik Mak Saki Saleh nombor 2 orang baru. Orang baru. Te seban tambun Mengraman Encik Duhak Lem Cik Teh nombor 1 orang baru. Orang baru. Manakala te seban tambun Kota Baru Encik Muhammad Rogi Wahmat nombor 2 orang baru. Orang baru. Hak bala pula dek akak te seban tambun bala Encik Abdul Syukur Sayaka nombor 1 orang baru. Te seban tambun Jaha Encik Muhammad Rosedi Berahing nombor 3 orang baru. Te seban mungkin Pak Tek Encik Somsak Si Sombat nombor 1 orang dulu. Te seban tambun Banang Serta Encik Sakaria Yak Ring nombor 1 orang baru. Orang baru. Te seban tambun Ken Banglang Encik Mak Yusof Ali Mamat nombor 1 orang dulu. Te seban tambun Kok Chang Encik Somsak Cunu Nimit nombor 2 orang baru. Dan te seban tambun Tanam Tip Encik Mak Usok Salang nombor 1 orang dulu. Oh. Jadi ni belah tepak kalah. Ni belah tepak boleh orang baru belah. Boleh orang baru sebelah, patut orang dulu boleh hanya 5 tempat saja. Ya. Tak nak kira lah kata orang tak dapat dipilih dia sebab muka dia ni kena pilih di atas, ya nak mana-mana satu yang ayuk dah. Lalu tu orang hak besok jadi dah. Tahu dah kata lagu mana tahu kita pun kena fikir kemajuan kau apa lagi tu kita nak turun pula. Tak ada masalah. Nah, hak ni kena terah pula tengok tak orang baru lagu mana nak buat kemajuan ataupun tidak. Kalau misalnya katanya tak buat kemajuan, tak kena ke hati orang adik kakak rakyat lagi, mana tahu dia nak tukar orang lain pula pun tak ada siapa dia boleh tahu lagi. Lepas tu pakak-pakak akui gi marilah adik kakak walaupun hak ni nak benih, hak ni nak Allah. Jangan duk tuduh menuduh gi mari. Jangan adik kakak. Jangan duk tuduh menuduh gi mari adik kakak. Jangan terlupalah tujuan asal hak kita royak belum kita nak semak jadi nayuk pun baik. Jadi seorang pun baik, kita kata nak khidmat kepada rakyat. Nak maju, nak mempatana kepada tempat tek kita. Lalu tu amo percaya katanya, katanya kod ketika dah di atas syarat-syarat yang ada. Lalu tu semua kita kena mematuhi kepada syarat ataupun peraturan di dalam masyarakat kita. Walaupun benih sore, tekah sutir pun kita kena akui dia. Tekah sutir, kau setengah butir kakak lah. Ada juga. Akui juga. Tapi nak katanya ni kesedaran bagi dek kakak rakyat sebab kita ni orang nak jadi pemimpin duduk di atas rakyat hak pilih. Kalau atas 100 orang, tak pergi seorang nak cukup, tak cukup. Sebab tu rakyat ni juga adalah orang yang berkuasa. Yang berkuasa dalam pilih kita. Lepas dah tu orang kena pilih dah tu berkuasa pula. Tetapi duduk di atas orang hak jadi, hak orang rakyat pilih tu berkuasa dan juga kuasa ke dalam mana. Jadi kecik mudah-mudah rakyat ni serah kuasa kepada dia. Untuk dia jadi ni ambil kuasa hak rakyat. Tadbir. Lepas tu jangan lupa lah hak boleh jadi dah ni. Orang terima jawab tek gapo kita royak belum pada ni. Perubahan gapo dia kata? Kita royak dasar gapo dia. Nak buat lokal situ kau, nak buat tembok kau. Nak maju gitu, nak buat maju gini kat kakak, jangan terlupa kita tunai apa yang kita berjanji. Kita janji dah, amanah kita dah kakak. Hak molek hak dulu kita sambung lagi. Lepas tu kita fikir hak lain pula maju buat kepada kemajuan dia kakak. Nah, tu dia nya. Baik, Muhammad Syukri, Assalamualaikum Kak Lah dan Abang Rodi, semoga diberkati Allah. Amin. Salam dari Pasir Mas Kelantan. Saya ada di Kampung Kelik Maring, jumpa keluarga Muhammad Syukri. Iya. Apa dia ni? Mak Romli yung makin salam Kak Lah berdua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan kemalangan sebab katanya kemalangan ni berlaku sok dan juga lon ini bina ejale Rodi. Bina ejale. Kalau kau umur Rodi ni ada bina ejale baru sudah. Golek ke di situ hak dak berlaku kemalangan semua sudah selesai dah okey dah. Tak ada apa dah. Tapi berlaku juga malam kemarin ni hari jepuk tu. Di Cabai 3. Di situ. Cabai 3 dekat dengan Kelupai tu. Berlaku juga yang hujan lebat gitu dia. Ya, hujan lebat. Baik. Kak Lah ni baru dak buat jalan dah. Baru buat jalan gelak cik adik akak. Pita pun tak ada menggari mana. Katak pelita lain pula. Baik, hal ni kita pergi tengok kepada satu kejadian yang telah berlaku. Kita nak pergi ke atas sikit Rodi. Berkenaan dengan gambar yang dapat tangkap CCTV. Lalu ni tak ada ayah dia akak, kita nak tengok berlaku kemalangan, saksi ketandaan pada mulut orang nak dengar tak boleh. Kita kena tengok melalui gambar. Tak kena pergi tengok dah. Tak nak tengok dah siapa dia salah, siapa dia kena dia akak. Hak ni katanya chair dia, tok chair dia bawa cucu ni. Cik dia lah. Cik Kita tengok gambar dulu Pak Rodi. Mana tu gambar dia tu? Kita tengok gambar ketok tu Rodi. Tu. Tu dia.
Jadi kes ni katanya chair dia ni jadi saing cucu dia Cucu lah. dia? Cucu dia nak pergi sok ondek dek akak. Cucu nak pergi sok ondek. Jadi gambar yang dapat tangkap daripada CCTV ni dapat rekodkan kemalangnya kawasan tempat U-turn. Tempat paling kereta di Gapura Borisat ni Pon Home Product Jalan Mitra Pub sebelah halik hadap masuk Udon Thani. Hak ni di kawasan hak Mukim Nampong, daerah Nampong wilayah Konken dek akak. Kereta King saat ni Toyota Yaris color putih. Kita tengok saat ni soyak bai tapi apa-apa dah akak dah. Yang bawa mari daripada sebelah halik Udon Thani, lepas tu dia nak U-turn, nak paling kereta di sebelah halik sebut ustaz ni lah. Di tempat berlaku tu dia duduk di luar apa? Tak CCTV tak dapat nak tangkap dia akak. Cuma nampak sebentar saat ni aja. Nampak tika balik dah dia akak. Lalu tu masa tu kereta kerabat Isuzu Highlander color putih. Ya lah dah dia akak. Orang Tino juga bawa. Gi tepuh gi motor kita tepuh pelaga lah menambung kita tengok sebentar saat ni. Orang nampak kejadian pada kali ni. Yo yak katanya kereta Ken Toyota mari dua orang. Stok chair dengan cucu. Chair dia ni namanya Panupan Sepu umur 64 tahun. Orang wilayah Konken juga dan juga cucu dia ni Cik Nanang Sepu umur 18 tahun. Jadi cucu dia ni jadi pelajar sekolah di dalam daerah Kaohsiung Kuang. Cucu dia jadi orang bawa. Cucu bawa kereta. Lepas tu apabila mari dia jalan songcong 2 lane. 2 lane. Dia ada kereta puang duduk sebelah di depan. Duduk sebelah di depan. Lepas tu dia memang takut nak potong tak lepas. Supaya kata dia tu kaca kereta potong sebelah lek kanan. Jadi pisah gi kanan dah. Jadi lane tengah lah memang katanya dia jalan duk beki kalau ke mana tu ada akak. Jadi nak katanya di masa tu adanya Sydney Sirik Samran umur 35 tahun. Tuai kereta Kabak saat ni. Tuai kereta Kabak dia hadap mari. Hak ni nak U-turn kan. Mari bawa pro mari pak tu tak ada kira lah sebab hak ni dia mari walk lane. Kita tengok lepas pada CCTV tak apa dah akak. Tepuh pelaga pun tu namun seperti mana yang kita tengok dalam gambar saat ni. Tetapi mujur katanya tak ada siapa dia sakit teruk lah dia akak. Jadi supaya tanya chair dia ni, chair Encik Panu banyak katanya dia tu mari hantar cucu dia. Tapi cucu dia tu bawa kereta. Mari sok ondek pada hari akhir bagi adik pelajar dekat Tene. Di pada sok Sekolah Nampong Patanak Seksa Racamangkala Pisik. Di sampai tempat U-turn saat ni lah. Hak telah berlaku. Dia pun terkejut nak buat apa pun tak kena. Lepas tu jadi demo pun ambil cucu dia tu gisok. Desok. Jadi dia nak gisok. Nak gisok. Jadi muja tak ada di sana tapi kereta tu kacau. Rusak teruk juga. Yalah dah tapi muja tak ada di gapo dan juga sud sini ni ya katanya hok ni sud sini ni sud sina tak tahu nama mana so. Sud sina ya katanya dia tu bawa kereta mari daripada bandar hok Konken untuk nak buat kerja di Kedamah di tempat dalam ibu bandar Udon. Dia apabila sampai di tempat berlaku tepat saat ni kereta hok saat ni nak U-turn dah. Ia pun menyebabkan dia saat ni pelaga dengan tapi atau nasib baik sakit tak teruk lepas tu dia buat perakan caneng. Perakan can satu adik akak. Inilah adik akak weh. Lebih-lebih lagi adik kakak ketika duduk di U-turn tempat poteng kereta ni adik kakak kena beringat juga tu. Nak poteng ke apa ni adik kakak kena tengok tepi dulu. Tengok molek dulu hok belah lek nu. Ya lindung dengan kereta puang pas dia masuk lane tengah dia nak itu kan. Pas tengok dulu. Boleh kalau ada kereta puang duduk belah lek tu lain kali ni. Jadi pengajaran ni. Pokoknya Deh. Ya kereta puang dah belum tapi tak nampak gambar di CCTV tu tak ada. Kereta ni duduk ala nak sipir ke kanan. Kereta lek belakang pun mari. Prok lu tak ada kira, terkejut juga tak nampak ni lah adik akak. Tapi alhamdulillah lah adik akak nasib baik berlaku. Jadi tak ada siapa sakit buat. Dia berkenaan dengan kemalangan adik akak. Bukan saja di Konken, di mana-mana saja tempat kita pun ada semua adik akak. Tempat lebih lagi kat adik akak kalau kereta puang ni dak. Dia kerolek kereta puang, kereta lori ni tak lah. Kalau dia tahu kata kita duk belakang duk usaha nak pitah ni dia pasal api. Dia pasal api kita. Ni jadi peraturan dia. Bos kita nak lekuk kanan pak ni, kalau dia tak sewi kita pergi dia pasal api kuning klik. Tak weh. Kalau dia kita pergi
Ya tak sewi kita litahan ni je. Maksud katanya ya nampak kereta gapo kau depan. Mana katanya ya wong tu keluar amarah pada kita. Dia pasal api kuning. Belah lek kan ni. Klek. Ada orang tak jang ada. Ada orang tak erti. Tak erti unik-unik jalan raya, tak erti syarat-syarat lampu, tak jang. Ada wilan api tak jang nak pergi. Bila tak jang nak pergi potong tu agak apa lagi ayalaka sebenteng tu. Kata rudang, kata lori ni katlah kali yawi kita pergi je pasal belah lek kiri. Dia pasal api kuning belah lek kiri. Klek. Okey beres boleh pergi. Pergi go selalu dah. Tu dia akak kita jangan panas jangan panas wak kereta mutu atas jalan raya lah ni hujan turun dia akak sejuk. Tu dah dia akak weh. Gi hak ni hai. Kau kan KJL pun berasa okey dah. Kaklah habis dah kau weh. Dak lagi hak biasa nak lah. Apa ni biasa nak senyap dah. Dia kata. Habis dah. Oi ada lagi yang nak masuk duit lagi. Tu dia. Mula-mula tempoh mula-mula tu habis dah. Dak hak Rodi tu miarakan. sebab kita tak boleh masuk dalam kerokan rau cenak, tapi kita duduk dalam mat terasa sam-sam ataupun rau-rakan. Biar cenak ada akak. Kaklah ni kaklah cenak ke besen cenak. Amo cenak ada akak. Ya tak ada cenak habis dah ya. Sebab hak bagi orang cenak tu dia habis di dalam masa bulan Minakum. Masa bulan Minakum minggu hari ni tu maknanya katanya sah lagi. Kaklah apa habis nyak lah. Dak amo juruh ada akak. Payah dah nak cari sebab orang baik amo. Tapi nak ada akak bagi dia akak rakyat belanja melalui projek hak kerajaan dia akak. Macam-macam lah dia akak rau cenak ko rau kiu ikan ko rau rakan ko macam-macam kerongkan. Kalau kena pun habis dah ni. Kalau kena 31 Mina ni sampai dia pakai tak habis tu habisnya lah. Kita pergi tengok perbelanjaan tindak ke pertolongan kepada akak rakyat di dalam masa hak penularan COVID-19 ni dia akak weh di dalam projek kerajaan sama ada Kuala Kreng, rau canak, bakso ikan hengrat termasuklah juga matras sam-sam ataupun rau rakan ni akak di dalam nak kuatkan kos perbelanjaan lepas tu nak ringan kepada beban pada akak rakyat di dalam kawasan tempat bukan saja di jalan bukan juga di dalam negara Thai kita semua. Tapi contohnya ambil adik akak mari tengok di jalan. Kedah dalam kawasan perbandaran jalan adik akak didapati katanya adik akak rakyat hak masuk dalam projek ni kita sebut sebentar saat ni awak apa lagi dah we ada nek we ada gapo sudah siap agak marilah belanja tak kena buat duit sekok habuk tak apa sebabnya ada pautan jangan baik habis sudah dia akak. Kalau Kreng racanak matras sam-sam ataupun rau rakan bakso ikan hengrat setelah mana pihak kerajaan ni dia kalau hak racanak ni jumlah duit kesemuanya 7,000 baht dah pada minggu hari ni dalam bulan Minakum. Hak ni kita nak masuk bulan Mesa dah. Tapi bagi rau-rakan ni dah ada lagi dia akak. Nah, jadi ni katanya ya on masuk ni rau cenak jok pada bulan Kumpa sampai bulan Mina. Bagi orang yang terima hak di dalam projek tersebut melalui aplikasi Pautang. Kata sah lega siap belakang dah. Ada lagi, ada hak bleaching dah. Dan hak ngelah sekalinya bagi orang cenak tu dia masuk duit dalam aplikasi Pautang saat ni 25 Minakum. Mana katanya dia mau pakai dah habis kata pakai lagi ada lagi. Jadi ada kakak rakyat pakai pergi belanja dah lah setengah tu belanja tak habis tahu nak beli gapo minyak saka gula penuh dapur ikan sardin kebo dah. Ada tu baik mari beli makanan tak usah ke rumah hari ni. Tu baik ke kedai kita. Tu dia wisap pakai habis duit lepas tu koki kau. Jadi dapat gerakkan ekonomi lah adik kakak. Sedangkan bagi kedah masuk dalam projek ni pun katanya pelanggan pun bertambah. Ada hasilnya tambah. Pakak suka di belakang kat lah weh. Tu dia. Orang boleh kerongkan ni pun suka. Kedai jualan pun suka. Ni kedai apa dah hand bakery. Iaitu terletak mana weh? Puan Seri Wan Try Wong Cerensung di dalam jalan adik kakak. Nah, ya kata jok pada masuk dalam projek hak kerajaan Kuala Kreng Rau Canak. Lepas tu gapo mak sam-sam tiap-tiap hari ramai lah ramai beli tak ada kak ya katanya pakai beli bayar melalui aplikasi Pautang jual laku sungguh-sungguh adik kakak. Nah jadi projek yang baik. Lepas tu dia katanya wasal ada lagi lah bagi adik kakak rakyat boleh kuih belanja dan juga setengah keluarga ni tak nak ada mana dah kalau ada gini kak cuma benar. Jadi apabila ada projek macam ni apa bagi beri maka sedap lalu apa nak cuma apa lagi kerongkan tu pula ni Roti dia kan. Roti ada syarat-syarat ya pula. Kata nak sambung ni kat lah boleh persepan ni sampai ke bulan Singhakum ni kau. Tu dia. Kena mikir nak pergi jalan mana dek kakak. Terima kasihlah tu kepada kerajaan dek kakak dia kerajaan ni usaha nak mengurangkan beban ni kepada rakyat di dalam keadaan penularan COVID-19 macam ni dek kakak weh. Pia-pia pun duit kurang.
Pintis ni kurang belaka dia. Lepas tu soalnya masalah kita ni bagi dapur, berbelanja dia akak hak sangat-sangat. Hak tu lah paling penting sekali. Ya. Okey, yang keseterusnya adik kakak hak ni kita nak pergi ke Taji. Ataupun Taci. Nak pergi Taci kat nak pergi berjalan ni, kita pergi ni dulu, jalan dulu lepas. Hamba lakah pergi pak yang kene. Lepas dah kita pergi rot 6 dan buah lah. Iya. Kita pergi hak ni katanya ya ni kita bulan Mina lepas tu nak masuk bulan Mesa dalam minggu ni dia. Lepas tu minggu dak pen nak poso Rodi. Poso betul le. Lepas tu songkran. Poso pun betul le hari songkran. Sip Sam, sip Si, sip 13, 14, 15 songkran boleh. Kita pun boleh. Poso. Tu dia. Okey, tak poso tak apalah, tapi kita hak ni kau bagi berita umum dia akak nah. Dia katanya apabila songkran cuti panjang. Ada setengah tu beradu je pada Sabtu Ahad, lepas tu dia tempat 12 hari Senin, 13 hari Selasa. Pakai derek panjang selalu dah. Suka hari Jumaat. Lepas tu kami maaf bersalah. Tak ada kerja. Lepas tu dia mata tubik gila lalu. Jadi katanya cuti panjang. Ya. Ni hari. Memang katanya akak. Oh, boleh kira. Lepas tu orang guna perjalanan naik kereta api kat Tepoh Teket jauh pada awal-awal lagi lah dek akak. Jadi hak ni pihak kerajaan ia telah istilah hari cuti di dalam masa perayaan Songkran ni hari. Tambah hari khah lagi. Khah. Kita kena buat dah kedai kopi dah tak lagi mana dia. Oh Allah nak 12 mana katanya tambah lagu mana Rodi? Jok pada 12 Mesa lagi Rodi weh. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Sambung lagi satu hari Jumaat. Ada demo derek. Ada pergi pak pejabat kecamatan tubik lalu suruh buat kerja dah. Jadi buka hari Jumaat. Ya, jok pada hari Sabtu lagi dah akak. Dah Sabtu tepat 10. 10 sebelah hari Ahad, 12 Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Rabu Khamis. Lepas tu Jumaat buka kerja. Buka kerja adik kakak. Ada orang adik kakak jalan kita sendiri nak pergi jalan ataupun adik kakak hak luar wilayah lain-lain hak masuk mai buat kerja ataupun dok mengaji dalam universiti, mengaji dalam college dalam tempat terjalan adik kakak. Masing-masing pakat tepoh lah teket. Jok pada awal-awal lagi teket apa? Teket kereta api adik kakak. Nak klik kampung. Temu ni pakat nak klik kampung. Nak klik kampung. Kalau orang Buzar kau nak pergi Nyimo. Ya, weh pergi Nyimo tapi tak ni tak boleh main Nyimo dia akak. Nah, termasuklah juga pergi berjalan bersama dengan keluarga melancong. Lalu tu pihak pegawai stesen kereta api jalan kat katanya biasa masa hari cuti perayaan penting-penting semacam ni pihak kereta api buka weh dekat kakak rakyat dapat tempoh teket awal-awal lagi. Yang mana perayaan Songkran tahun 2024 ni cuti ni hari pihak stesen tersebut buka weh dekat kakak rakyat tempoh teket awal-awal lagi jok pada Rodi. 9 Mina lagi. Lama dah demo bakal decong. Sampai seterusnya dan juga menentukan hari yang nak berjalan, yang nak perjalanan jok pada 8 sampai 18 Mesayun. Jadi pada hari tersebut katanya orang main tempoh teket awal-awal lagi sama ada road rail kereta laju kereta tuan pisik taksin gi ke bakok kata penuh setiap tempat duduk dah. Tinggal hanyalah apa dah Cantiga. Tukar tengah teh yak lah sakit punggung yak itu ada akak nak. Cantiga ni ada akak pakai tidur kisi dah. Bawah kisi ke apa. Tapi sedap kan naik Cantiga. Kalau pasal kita pergi ramai-ramai grup ramai-ramai ni baik naik Cantiga. Sedap yang ngeceh-ngeceh tu. Tu pada sedap kali. Sedap kali. Radi ada plan apa. Kamu ingat Jamil muda-muda dulu deh. Lah ni tunggu ada radio mana 70 dah dah. 72. Jamil muda-muda dulu kat dekat akak kita pergi ke bakok ni naik kereta api Cantiga. Tu puasa hebat benar dah. Puasa suka kat lah duduk atas kereta api. Pergi ramai-ramai lah. Hak tu duduk depan tu. Hak ni duduk depan dengan adik kakak. Bodok start nak nyengguk kepala sikit. Kaitung. Bohong nak nyengguk kepala sikit adik kakak. Nam. Bohong nak nyengguk kepala yang kali yang kedua. Kau pak kapau kaidau. Aduh lah, tak nera pasuk juga. Tu ni katanya seronok ni perjalanan dengan kereta api dia. Akak suasana macam ni amo pun fikir tak ini bawa anak pergi jalan mana. Terah kali kalah. Dak amo nak kereta api tu golok tu apa dah. Patu biasa dia ambil golok. Napa tu ada akak tak boleh risau ke tak boleh risik nah nak kereta api 20 apa lani apa kok nama 22 kok. 22 kok lagi. Harga kereta api dekat kakak tak naik tak turun duk taruh tolong. Amo ni duk cari tiket dulu, tiket keras tu. Radi dia. Tiket keras tu dia pakai gotu besi kapek keras. Ya, hak ni lah adik akak tiket ni orang kalau orang ya pesen tekan moho gitu ni. Ya pam dengan moho. Ni nak katanya ada setengah-setengah orang yang suka sipai benda macam ni lah. Mau bepu banyak.
Kita ambil so. So ya dia dah. Nampak mik dia ada post dalam Facebook. So ya dia dah nak pergi ambil so mek. So mek dah. Ya. Okey tak ambil dulu. Okey, kita klik pergi ke Taji adik kakak weh. Taji duduk mana adik kakak? Duduk di Johor. Johor ni adik kakak. Jadi sini ni dia buat bela-bela dah adik kakak weh untuk gapo ni Rod 6 dan Hua Puyai. Apa kata sebagai satu Bukan kata jigu hai selepas lagi dua. Bukan kata sebagai satu istiadat adalah mewarisi istiadat Rod 6 dan Hua, mana kata jigu tangan adik kakak. Dia mana kata Yonjuk ni imbas kepada zaman dulu. Perayaan Songkran untuk apa dia adik kakak? Untuk nak menunjuk kepada ketaatan. Dia katanya orang kita supaya orang yang beragama Buddha, dia katanya prak ya tawak baik dengan dia katanya kita giwak lah kebaikan gapo tak sama dengan wak kebaikan dengan orang tua. Ni penting sekali dah akak. Isi Islam iyalah dah macam itulah. Walaupun kita nak kaya tahu mana kalau terlupa orang tua adik kakak. Hidup tak berkat. Tak berkat adik kakak. Nah, sebab tu juga yang beragama Buddha dan juga agama lain-lain pun macam itulah juga. Nah, hak ni adik kakak Taji adik kakak. Nah, adik kakak Taji daerah Johor wilayah Jala ramai sekali lah bersama di dalam kegiatan pada kali ni. Jawab bila ni Kak Lah ni? Dia buatnya pada kemarin hari Rodi. Hari Senang. Kemarin hari Senang. Majlis pembukaan projek ni adanya Encik Polarat Ronglen belak hak jalan jadi pengerusi bawa dengan bahagian kerajaan unit Kijua dan juga adik kakak rakyat yang beragama Buddha adik kakak Taji dan juga kawasan yang berhampir gi Tokong. Lepas tu minta kemaafan pada orang tua kau kemar. Minta mak maaf we hak lepas mari dah hak amba ada deraka gapo dia sepengah kita juga akak dah. Lepas tu beri hadiah kepada orang tua ataupun warga emas. Semuanya masuk dalam kegiatan ni katanya 29 orang. Ramai juga. Lain daripada Rod 6 Kopon minta doa keberkatan pada orang tua dah tu ada persembahan menorah dia akak daripada Wat Kau Wongkot Mampot. Lepas tu kegiatan Songnam ni mani tokong. Kegiatan cek kesihatan orang tua. Kegiatan ikut istiadat hak agama Buddha. Lepas tu gapo ni suat matika bang sukun. Wak istiadat bahagian hak agama Buddha doa dia akak. Lepas tu sehinggalah kepada ada pihak unit Cokor Kerontahan Prime 47 telah berkatanya ada sebagai satu kegiatan wak teh tarik. Wak teh tarik roti mari wi perkhidmat teh bagi kepada teh tarik. Jadi hebat sedap-sedap mu akan sedap dah. Bagi kepada orang bersama dalam kegiatan ni katanya pakak makan dengan free. Jadi ramai dah adik kakak kemarin ni. Lalu tu pihak Naib Obata Taji Encik Persit Sesuk koyak katanya di dalam masa bulan Mesaya hak setiap tahun boleh dapat dia akak dah istiadat penting hak negara Thai yang diwarisi sejak pada lama mari dah dan juga merupakan kebudayaan yang mesti kena jaga kena tegak jaga jadi pusaka kebudayaan kepada orang lapis seterusnya dapat jaga. Jadi kegiatan tersebut tu hak ia buat yang menentukan pada hari kemarin dia akak dapat peluang anak cucu tu boleh mari minta maaf ada kesilapan gapo dia dan juga dapat menunjuk kepada kehormatan ketaatan kepada orang tua. Penting sekali katanya kita kena ajar anak-anak kita supaya hormat kepada orang tua. Lah ni mata Allah tak nampak kepala aku dah. Bebe lagi kat adik kakak pelajar learning ni. Ada setengahnya adik kakak. Demo kena hormat kita kalau dia amat tua dah demo. Amat ni 100 tahun dah. Kak Lah ni kena tak tangis situ amat nak ambil air ni cuba tangis. Amat ni 100 tahun dah Rodi. Tapi jaga kehormatan kita orang Islam ni berbeza daripada orang Buddha adik kakak. Kita hormat bukan puja. Jangan puja. Dia dua tu ni adik kakak. Kadang-kadang adik kakak nak silap sikit ya. Nak meh adik kakak weh. Kita hormat ni semua adik kakak kita hormat. Hormat kepada orang tua, hormat kepada ibu bapa, hormat kepada kawan guru saing, hormat kepada cikgu, tok guru, ustaz kita adik kakak kena hormat. Ada setengah adik kakak hormat berdoa yang siapa pergi kau puja. Tu tak boleh adik kakak lain kira. Tak boleh dah. Tu dia orang Islam kita adik kakak kena puja. Ya sikit ya. Allah Taala saya. Bergelecah sikit ya adik kakak. Silap sikit gelecah pak. Dia selalu dah. Hormat jangan puja, bukan puja deh. Kalau dengan orang tua kita jangan menyakiti hati dia dan juga gunakan perkataan-perkataan yang baik. Jangan kata Radi game ai kat Mesta. Tak ada. Tu dia. Tak ada tu. Tak ada bahasa. Tak ada bahasa. Tak ada bahasa, tak ada
merayak. Tadi Tak dia. ada akhlak yang Tak baik. ada akhlak, tak ada sikap budi pekerti terhadap orang tua. Ya, ngaji tadika kita ada berakhlak, ada belah kelakar. Iya. Ngaji tapi kena pakar. Jangan ngaji wilah pek bunga dia akak. Nah, hak ni adik kakak weh kita nak kita tengok Cara satu apa doli urusan juga. hijau. Cara apa doli juga. Urusan pihak askar adik kakak weh. weh. Pihak askar ni dia ni sangat memberi kepentingan kepada adik kakak rakyat, terutamanya rakyat yang fakir miskin yang tak boleh nak tolong diri adik kakak. Seperti lala ni adik kakak dia tengok ni, hak ni askar tahan je poket jelah adik kakak. Dia turun pergi ke mana kaklah? Pergi ke kawasan Rahman. Ya. Tu dia. Dia pergi buat apa dia adik kakak ni? Kita ada nampak ni orang yang apa nama ni, orang yang tak boleh tolong diri. Kurang upaya adik kakak weh. Tu mak cik buat apa dia. Kita yang muda tengok daripada muka ni jangok tu. Tapak itu kita. Jadi askar ni kaklah kemarin ni dia pergi di rumah dua beradik. Mula-mulanya pergi di rumah Hasan Mak Umar. Pakai topi mak dia tu. Jadi askar hitam dah lah. Ada askar hitam dalam mak cik dia tu. Ya. Hamfran pun janggut-janggut belakang weh. Rodi tak ada macam kita lah. Kita tengok Hamfran tu. Jadi dekatlah mula-mula ni dia pergi di rumah dua beradik kita nampak saat ni. Hasan dengan Mak Fiki. Ya, hak kuat upaya saat ni. Kuat upaya. Di Mukim Kira adik kakak. Yang keduanya dia pergi moh kat nang timur. Makcik moh kita ni Cik Moh Taleh. Timur Taleh adik kakak weh. Orang warga emas dan juga jadi ada masalah kecacatan di segi gerak-geri. Tadi dia. Mari beri semangat dia akak. Lepas tu mari beri beras, mari beri alat guna sikit sebanyak untuk berikan semangat. Ikut projeknya Noi Cepat Kit Jalan Sai Cai Huang Yai Prachachun Kelum Prak Bang. Dia pergi survey tak nak tambah dan juga nak apa dia. Lagi nak adik kakak rakyat nak gapo dia. Mana katanya pergi survey kita tanya khabar. Katanya makcik nak gapo supaya kita tengok dengan mata kasar lala ni dia akak tempat duduk makcik dia. Tapi kita ni Allah masa muda ni kek masuk padahal benar dia. Kita tengok ada kita tak kita tengok alik luar tak ada orang susah mana tapi apabila masuk padahal tengok ramai susah. Pani siapa dia nak wiyadi gini Rodi. Masalah gapo? Dua wadik dia kakak macam dia paras dua. Ni kita kena semangat dia akak. Siapa-siapa yang duduk dekat jire-jire. Ni walaupun susah tetapi penuh emak atau famหมดแล้ว ฟังมี2อันแล้วนี่ ความดังดีความดันปกติทุกอย่างหมดไม่มีโรคเพราะว่าหมดกินผักริมรั้วนี่ satu apa makan ni sayur-sayuran ni penting tadi. Mak suai mai? Tak kau mak tu suai lah. Ni jangok ni mak kita ni. Jamil lote ni mak ni. Jadi buat sekali dekat kakak sekurang-kurangnya boleh tengok kehidupan rakyat duduk sini lagu mana. Orang tua ni Rodi. Dia katanya nak pada semangat. Nah, kadang-kadang orang kita ada Rodi ada orang tua lagi dah. Ada mak mau apa Rodi? 92. Ni satu hari kita pun keadaan ni. Keadaan ni kau tak mati dulu. Nah, sebab tu semua orang kena hadap lagi kat ni belakang. Mula-mula ngakak 4 kaki. Bol lepas tu jalan 2 kaki. Bol tak lama 3 kaki seperti mana kita tengok ni. Ada setengah adik kakak pakai selemek, pakai jalan dengan belakang. Allahu akbar. Lalu tu adik kakak. Lalu tu adik kakak kita nampak orang tua kita kena hormat kepada orang tua. Dan kerana satu hari nanti kita akan duduk di dalam keadaan ni juga. Tak setuju hati kita duduk sekali berapa dia tu. Kita kena kecek dengan baik-baik. Royak dia dengan baik-baik. Okey, hak ni enggaklah kita nak lagi berkenaan dengan unit Cokor Jalah ni berkenaan dengan bahasa Thai. Bahasa Thai. Patut dengan amor ni amor tondeng itu. Tondeng mau acak benar dia. Tondeng. Bukan tondeng tak tonden. Tondeng dia. Satu. Ya jadi identiti tempat kita. Kalau kita adik kakak supalah. Kalau kita pergi mana ni kok park ni apa Isan mana. Hak ni nak tondeng kat belah dia. Kalau kau park Isan ni adik kakak nak tondeng sebelah dia. Ya kena mancai. Kita kena yakin di tersendiri kata okey kecek dia berpahal. Okey kalau misalnya tekamlan racun. Rapcon. Kita faham dah kalau rapcon ni terima untuk belaga. Rapcon sikit istilah tapi nak katanya di dalam kita faham. Okey, masalah. Nah, hak ni adik kakak pihak askar juga ni, pihak askar di kawasan jalan kita bila adik kakak dia menggalakkan kepada pelajar-pelajar ni untuk di sekolah tadika. Sekolah tadika supaya pelajar ni adik kakak adik-adik tadika kita ni lah pandai kecek bahasa Thai. Kecek tu tak ada podah dek akak bui ke podah menambahkan lagi. Hak dak panas dah bui panas lagi dek akak. Dia cak tadika.
Ada dia acah bahasa tangga dia akak. Ni mana katanya unit Cokok Tahan Peran ke-41 dia akak. Melaksanakan kegiatan yang seumur dia akak. Berterusan. Menambahkan keberkesan kepada orang mengaji. Pandai baca, pandai nulis, pandai kecek. Ada perubahan ke arah yang baik-baik lagi. Lepas tu juga dapat menandakan kesedaran di atas sifat yang cinta kepada negara, agama, raja kepada adik-adik belia di tempat pendidikan kawasan daerah Ramulah Jala. Jadi pasukan operasi tersebut ni dek akak iaitu tahan peranjing. Tahan Pratina dek akak bersama dengan pasukan operasi bahagian hak tahan peranjing bertanggungjawab dalam kawasan bersama membuat kegiatan tersebutnya di Tadika Kampus tu di tempat 5 Mukim Asong. Saat ni kira lagi ni dah. Pak ni Asong dek akak. Boleh ajar. Ya. Jadi di dalam tu juga dapat hajar di dalam segi nak jaga masalah COVID-19. Adik-adik pahal dan juga sedar di atas tindakan tersebut. Lepas tu pakak buat basuh tangan yang buat di dalam kampung untuk kurang perbelanjaan keluarga. Lepas tu beli untuk nak jaga daripada masalah COVID-19 ni akak. Basuh dengan kena jaga. Yang benar adik kakak sekurang-kurangnya askar ni boleh mendekati dengan adik kakak rakyat dengan pelajar-pelajar sekolah tadika adik kakak. Tak kena takut sangat lah. Tu dia. Ni nakut belakang kita ni dah. So lagi ni ada kakak Haning ni buat adik kakak kita pergi ke Taning. Taning ni dia buat apa dia ni Kak Dah? Berkenaan dengan apa dia orang katanya nawatakan inovasi dah. Cara sokongnya tenaga keluarga terhadap perubahan. Penting sekali ada akak kesihatan jiwa budak. Dan juga remaja suka faham kesihatan jiwa, bukan budak saja, orang tua pun nak jaga juga. Patut so laginya remaja autistik di dalam wilayah selatan. Buat di mana dek akak? Di Hotel CS Patani. Bila ni ada kakak weh? Ya buat satu sewana ni pada pada hari ni tempat. Hari dulu lagi ni. Forum pada kali ini adalah sebagai duduk dalam projek lah. Katanya kerongkang wicai. Bentuk sokongan tenaga keluarga dan masyarakat di dalam nak jaga budak dan remaja autistik dalam 15 Selatan. Ya buat kegiatan tersebut ni makna katanya kesihatan jiwa ni penting sekali. Tujuan ya buat forum pada kali ni untuk nak rang. Baru nak rang laksud dia. Rang laksud dan juga mendukung pada dasar kelas berlatih kerja. Lepas tu selaras untuk budak, untuk remaja yang kurang upaya dan autistik di dalam kolej Wilayah Acip. Dan sokongan tenaga keluarga dan orang jaga dapat membinakan inovasi yang berkesan terhadap perubahan tubuh badan dan kesihatan jiwa hak budak yang kurang upaya dan remaja autistik di dalam 5 wilayah selatan ini. Seperti mana pertolongan budak autistik supaya dapat melaksanakan kehidupan, menjalani kehidupan ikut daya upaya diri yang perlu sekali kena dapat pertolongan daripada kaki tangan dan juga kedoktoran dalam nak buat rawatan dan juga membinakan tenaga keluarga bagi budak autistik. Lepas tu juga hak sekolah dan juga kena masyarakat akui di dah buka dan menambahkan kawasan tepat masyarakat kepada budak autistik yang bawa kepada kualiti hidup yang baik. Sebab ni ada akak budak sebab katanya orang autistik ni dia mempunyai kebijaksanaan yang kadang-kadang lebih pada orang biasa lagi. Tapi serupa kata kita ni cari tempat tak kena. Kata dia ni sesuai di segi mana. Learning ni orang pihak kerajaan pun ambil berarti memberikan peluang kepada orang autistik ada akak. Hak pasal masuk buat kerja patut orang kurang upaya banyak ada akak. Kerajaan pun tidak sangat peduli lah adik kakak terhadap learning dan untuk beri mereka adik kakak ada peluang juga di dalam masyarakat. Mana katanya orang yang kuat upaya, lepas tu budak autistik ni adik kakak dia nampak biasa gini tetapi nak buat lagu mana supaya mereka ini dapat berdikari, boleh tolong diri sendiri adik kakak. Boleh duduk dalam masyarakat dengan sama seperti dengan orang ramai adik kakak. Bahagia supaya orang ramai-ramai. Lalu tu tak menjadi beban kepada keluarga dan juga pada masyarakat. Dan yang penting sekalinya dia nak promote, buat promosi cara yang UN menentukan pada ni tepat 2 hari Maat ni dah ada ni kakak. 2 Mei saya setiap tahun adalah hari kempen dan menitik berat kepada autistik dunia World gapo amal cetak arti saya uteh. Mana tu? Ni wo apa? Wo autism. Lepas tu awareness day. Kegiatan ni alih akak ada dengan badan kerja hak bahagian masyarakat rakyat daripada Jalan Narati Wak Patani Songkla dan setu 25 ongkon organisasi lebih kurangnya 80 orang adik akak. Nah, pergi kepada berita seterusnya pula nak buat adik akak penonton dan juga Rodi kita pergi makan ibu pula. Baru ni kita tengok adik kakak orang di jalan kita ni duk
bukan tak ada. Telah kengo. Hak dia Kehak telah kengo. Aha. Hak ning ni anak gamu. sedap nampak dah. Tapi tu nak kita tak boleh. Oh weh. Kita pergi di Jadi, Mukdahan. ni adik kakak weh. Mukdahan. Pergi sini nak adik kakak weh. Satu kijak hak dia dia. Orang kampung sini adik kakak weh pakat keluar lah. Terutamanya lala ni kalah kita duduk di dalam musim kemarau. Bahawa musim kemarau ni ramur ni kalah dia nak telur. Lepas tu dia nak beranak. Nyanyi dia makan dia. Lepas tu adik kakak orang kampung sini adik kakak pakat dok pergi kutip anak dakdeh. Anak ramur tu lah telur Bukan ramur. ulah dia perah kita tu bukan dah. Bukan. Hak ni hak. Tu dia. Gi ambil anak dakdeh ni adik kakak ambil makan apa dia? Ambil gi makan. Dia katanya kalah rasa dia ni arai sup-sup. Arai sup-sup. Ada dah akak tahu dah. Ada dia tak makan ni, jual. Ambil ke jual. Sekilo dia akak mahal pada ikan, mahal ada daging ni. 400 kut 400 sekilo kut dekat akak. kok. 400 kut sekilo. Ya. Kata satu orang kampung sini kat lah namanya Nang Noi. Dia katanya dia ni duk cari dakdeh ni dekat kakak sari-sari tu boleh lah. Dia cari sari-sari ni dekat kakak tubik daripada rumah. Renggai daripada rumah dia ni kat lah jalan mari ni bawa motor pergi kata ekor 20 batu dia lebih akak. kurang 20 batu. Jauh daripada rumah dia ni cuba tengok. Naik pakai patah. Patah-patah tu adik kakak weh. Lepas tu adik kakak dia katanya dia buat semacam ni nak tahun dah, setahun dah dia cari anak dakdeh ke jual. Makan kata kau adik kakak weh. Sehari ni boleh banyak kok juga dah adik kakak. Tu anak ulak tu adik kakak. Pas mana katanya gapo makan Omong ibu lah. Mek job pada tok nenek dia mari lagi. Dan juga jadi satu kepandaian kapo dengan cara mudah-mudah sebab ni lah berjalan buat ragoso. Jalan ke tepi jalan perhati tengok katanya pohon kayu mana nampak ada pucuk. Khususnya pohon tu apa dah pohon ni kelek ni. Pucuk apa? Pucuk jahat. Pucuk jahat. Pakai tangan saja kosong dia akak tak ada pakai alat gapo dia balik dalam kayu saat ni nampak dah ibu hulak saat ni. Ibu hulak. Kemudian jepuk buah dalam raga. Jadi apabila cari dengan jumlah yang banyak-banyak ambil pergi makan kuih belanja ada keluarga soda. Lepas tu ambil pergi jual. Kata harga sekilo sepoi tu saat ni 400 kok. Lepas tu cara masak kalau dia akak nak masak. Lagu mana atak weh? Dia katanya ambil ibu hulak saat ni lah basuh cuci sikit. Boleh makan dah lah. Lepas tu pergi buah dalam air panas masak. Lepas tu akik mari sejak kering. Lepas tu ambil buka api hala-hala. Goreng. Saya kata bau sedap, bubuhlah minyak sikit. Sehingga katanya ibu lah saat ni ada minyak sikit. Buat kicap sikit. Ikutlah buat alat apa buah hala pinggir. Makan dengan pulut pada panah. Dia katanya ibu ulak saat ni Allah sedap lemak manis. Sedap. Supaya dengan apa supaya dengan ulak kak itu dak non mai tu. Supaya ngak tu itu dak tengok tu ada akak nah. Dia katanya payah nak cari setahun ada sekali. Supalah juga dengan makan hotel lain. Selain pada tu juga cari makan dari keluarga dah, make makan dari keluarga dah tu ada akak. Boleh jual lagi. Nak terang dak tadi. Kamu ni kuasa terang kuasa gelimik. Masa kita pun sudah habis dah kalah weh. Ikut tiaga getah mah dan juga waktu solat dia akak. Dia pasal lagi. Tu dia harga emas dan juga waktu semaya kita pun telah ikut di belakang. Hari ni nampak masa kita pun sudah sampai saat ataupun detik akhir daripada kakak kita nak pisah kalah. Pisah dengan makan jiwa. Lauk gapo dia sedap ke tak sedap kita mari dengan bersama kakak weh. Hari ni rancangan kita pun sudah sampai saat ataupun detik akhir dek kakak. Kami berdua, hamba dan juga Kak Lah dek kakak kena pisah daripada dek kakak hanya setakat ini dahulu saja. Jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan 7 manfaat sahur. Yang pertama kata beliau, ittiba'us sunnah. Ketika kita makan sahur, sejatinya kita tengah melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat agung. Rasulullah SAW bahkan dalam banyak hadis beliau mengatakan, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Lakukanlah makan sahur, karena pada sahur itu ada keberkahan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, beliau terkadang melakukan makan sahur berjamaah bersama para sahabat yang lain.
Seperti kisah sahur yang dilakukan Rasulullah SAW bersama sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Tentu saja seseorang akan mendapatkan pahala yang besar karena melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Khairul huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, husulul barakah. Seorang yang makan sahur, dia akan mendapatkan keberkahan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Lakukanlah makan sahur karena pada sahur tersebut ada keberkahan. Ya. Justru orang yang luput atau tidak melakukan makan sahur, dia menggantinya misalkan dengan makan di malam hari, tidak di waktu sahur, maka dia luput dari keberkahan sahur itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan makan sahur berarti kita telah melakukan mukhalafah, tidak mengikuti atau tidak tasyabbuh terhadap tradisi Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena dalam Sahih Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah pada makan sahur. Sementara Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain, beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru ya, atau menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Rasulullah SAW sangat menekankan umatnya untuk berbeda, membedakan diri dengan tradisi keagamaan Ahlul Kitab. Kemudian yang keempat, at-taqawwi bis-sahur 'ala siyam. Tentu saja dengan makan sahur kita akan lebih memiliki energi, ya, lebih semangat untuk menjalankan puasa. Karena pada hakikatnya ibadah puasa bukanlah ibadah untuk bermalas-malasan. Dulu para sahabat Rasulullah SAW bahkan pernah melakukan peperangan, jihad di bulan Ramadan. Bukankah Ghazwatul Badr Al-Kubra, peperangan Badar ini terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, dan Fathu Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Puasa bukan alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Dalam melakukan aktivitas dan amal saleh di siang hari Ramadan, kita butuh energi dan itu bisa diwujudkan dengan makan sahur. Kemudian yang kelima, az-ziyadatu fin nashat. Dengan makan sahur, kita akan lebih energik, lebih bersemangat. Yang keenam, at-tasabbub lidz-dzikri wad-du'a waqta madhannatil ijabah. Manakala kita melakukan sahur, ya, kita mendapatkan peluang yang sangat besar untuk berdoa di waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka, orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah yang terpilih. Ya, di antara sifat mereka adalah di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang luput dari waktu sahur, dia akan luput dari waktu yang mustajab. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan dirinya bahwasanya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin hina yabqa thulutsal lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap sepertiga malam yang terakhir selalu turun, ya, ke langit dunia. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab, dan waktu sahur berada di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang ketujuh, kata Al-Hafidh, tadaruku niyatis shaum. Seseorang yang melakukan sahur, maka dia mendapatkan peluang untuk berniat melakukan puasa. Karena kita ketahui, ya, sebagian ulama mewajibkan niat puasa di setiap malam.
Orang-orang yang lupa berniat di malam hari, ya, dengan melakukan sahur, maka dia sudah dianggap berniat untuk melakukan puasa keesokan harinya. Ini kelebihan orang-orang yang melakukan sahur. Karena dipastikan dia berniat. Orang yang melakukan sahur untuk berpuasa keesokan harinya, maka dipastikan dia telah berniat untuk melakukan puasa di keesokan harinya. Di samping itu juga dia akan mendapatkan pahala niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan seorang akan mendapatkan ganjaran balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini adalah beberapa fawaid dari makan sahur yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Semoga memberikan faedah yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.